Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat kita bertemu kembali dalam siaran di mana kita menghayati sejarah hidup para anbiya, para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utuskan bagi umat manusia sebagai salah satu di antara tanda kasih sayang Allah kepada makhluknya yang bernama manusia ini. Jamaah yang dirahmati Allah, siaran ini adalah merupakan bahagian yang kedua dari penghayatan kita pada kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Di mana dalam siaran yang lalu, alhamdulillah, telah pun sama-sama kita hayati Nabi Allah Nuh alaihi salam adalah merupakan rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala utuskan buat umat manusia. Di samping itu, Nabi Nuh diutuskan oleh Allah apabila kaum Nabi Allah Nuh, kaum yang hidup di mana Nabi Allah bersama dengan mereka, telah menyimpang jauh dalam soal pengibadatan mereka, penyembahan mereka kepada patung-patung berhala yang mereka perbuatkan dari kayu ke, dari batu dan sebagainya, yang mana asal daripada patung-patung berhala yang mereka sembah ini adalah sebenarnya orang-orang saleh di zaman datuk nenek moyang mereka lama dulu. Itulah yang kemudiannya generasi demi generasi mereka menjelmakan dalam bentuk patung-patung berhala yang kemudiannya mereka sembah. Di samping itu, jamaah dirahmati Allah, Nabi Allah Nuh alaihi salam dalam dakwahnya, baginda menyeru umatnya pertama sekali mengajak mereka kepada mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dah lepas biarlah lepas. Yang tersilap, yang tersalah dalam soal-soal pengibadatan di masa yang lalu, tutup bukulah, tukar buku baru, iaitu bertaubat, beristighfar kepada Allah, mohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita terhenti dalam siaran yang lalu. Maka izinkan saya, para jamaah yang dirahmati Allah, untuk kita meneruskan penghayatan kita pada bahagian yang kedua ini, insya-Allah. Apakah sambutan, seruan terhadap seruan Nabi Allah Nuh alaihi salam kepada kaumnya? Sambutan yang ditunjukkan, respon yang diberikan oleh kaumnya apabila Nabi Allah Nuh mengajak mereka kepada pengampunan Allah, mengajak mereka supaya mentaati Allah, mengajak mereka supaya menyembah Allah, Tuhan satu-satunya yang berhak disembah, Tuhan yang menjadikan segala-galanya, alam ini dan sebagainya. Respon yang diberikan adalah mereka ingkar. Kaumnya ini menolak dakwah, mengenepikan seruan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Bila mana mereka mengenepikan, mereka menolak dakwah dan seruan Nabi Allah Nuh alaihi salam, mereka tak tolak gitu-gitu aja. Mereka tidak buat terhadap seruan Nabi Allah Nuh alaihi salam begitu saja. Sebaliknya mereka beri alasan, iaitu bagi mereka ini logik. So ini alasan yang mereka berikan. Pertama sekali, Nabi Nuh ni manusia biasa, sama macam mereka.
Kalau mereka makan, Nabi Nuh pun makan. Kalau mereka tak makan, rasa lapar, Nabi Nuh pun merasa lapar. Nabi Nuh ada masa berehat, penat. Sebagaimana mereka. Mengantuk, mereka tidur. Mengantuk pun Nabi Allah Nuh tidur. So, manusia macam mereka juga, biasa. Jadi, kalau manusia biasa ni, apa kelebihan Nabi Allah Nuh AS? Kenapa tak dipilih salah seorang di antara mereka ni, iaitu pemimpin-pemimpin dalam kaumnya yang dikatakan Al-Malak, ketua-ketua? Kenapa tak dipilih oleh Allah? Kenapa Nabi Nuh ni orang biasa-biasa aja? Ini alasan pertama yang mereka berikan. Lainlah kalau bila mana Allah Subhanahu Wa Taala serukan kepada mereka ini dengan Allah mengutuskan malaikat ke apa ke. Allah mengutuskan manusia luar biasa macam Superman ke apa ke. Yang boleh terbang sana sini dan sebagainya lah. Contoh aja. Tapi manusia biasa juga. Nabi Nuh daripada sini nak ke sana, kena berjalan. Bukan terbang. Jadi, Nabi Nuh adalah manusia biasa. Ini alasan pertama. Yang keduanya, jamaah dirahmati Allah. Alasan yang mereka berikan adalah orang-orang yang berjaya dipengaruhi oleh Nabi Nuh. Orang-orang yang menjadi penyokong dan pengikut Nabi Nuh sebenarnya orang-orang yang lemah. Orang-orang yang, maaf cakap bodoh. Orang-orang yang IQ-nya ni asyik Q je. Ikut aja. Sedangkan mereka Al-Malak ni, ketua-ketua ni, pemimpin-pemimpin ni, mereka jenis ada otak punya orang. Bijak, boleh berfikir. Jadi bila mana mereka berfikir, mana logik apa yang diajak oleh Nabi Allah Nuh ini. Jadi orang-orang yang tak mampu berfikir secara waras bagi mereka. Tidak mempunyai IQ yang cukup tinggi. Orang-orang yang istilahnya tu lemah, orang-orang biasa kebanyakan. Bagi mereka tu di kasta bawahan. Orang-orang ni macam ni yang berjaya diseru, diajak oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Jadi, kalau mereka ikut apa yang diserukan oleh Nabi Allah Nuh, maknanya mereka juga orang yang jenis tak ada otaknya. Orang yang jenis lemah IQ-nya. Orang yang tak bijak, yang tak pandai. Jadi mereka nak bezakan. Kami ni orang-orang yang pemimpin-pemimpin ni, kami orang-orang yang mampu berfikir. Kamu ini tak nak ikut. Itu alasan mereka. Alasan yang kedua. Alasan yang ketiga yang mereka berikan. Sudahlah. Nabi Nuh asyik cakap. Ini semua satu pembohongan. Mereka mengatakan Nabi Allah Nuh ini pembohong, pendusta. Tuhan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Mana Tuhan tu? Tunjukkanlah. Kalau mereka ada Tuhan. Apa dia? Waddan suwa'an ya'uqa ya'usa Nasra. Ini patung-patung berhala yang mereka sembah. Nampak tak? Nampak. Nabi Nuh cakap sembah Tuhan satu-satunya. So, mana Tuhan? Tunjukkanlah. Dek je lah. Ini alasan yang ketiga yang mereka berikan. So, jamaah yang dirahmati Allah. Mereka dahlah tak nak ikut apa yang diserukan oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Mereka menafikan Nabi Nuh ni orang biasa. Bahkan bukan setakat orang biasa saja. Mungkin orang yang luar biasa tapi pembohong. Luar biasa pembohong. Pembohong yang luar biasa. Jadi jamaah dirahmati Allah. Alasan-alasan yang diberikan ini bila kita tukil firman Allah. Kita hayati firman Allah ayat 27 dari surah
Hud. Surah Hud ayat 27. Jamaah boleh merujuknya insya-Allah. Kita hayati sedikit ayat ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Maka berkatalah para pemimpin yang ingkar daripada kalangan kaumnya. Kaum iaitu kaum Nabi Allah Nuh. Apa yang mereka katakan? Ma naraka illa basharam mislana. Kami tidak melihat engkau, wahai Nuh, kecuali manusia sama seperti kita. Manusia sama seperti kita, seperti mana kita ini begini, kalau penat kita berehat, macam disebutkan tadi, engkau juga penat, engkau berehat. Kita ngantuk, kita tidur, engkau pun ngantuk, engkau tidur. No different, bah. Tak ada beza apa. Lainlah kalau kita ngantuk, kita tidur. Kau ngantuk pun kau tak tidur. Kau lapar pun kau tak makan. Alah, baru ada kelainan sikit kan. Jadi jamaah dirahmati Allah. Ini yang dikatakan. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ. Dan kami tidak melihat para pengikutmu yang menyokongmu, yang berjaya engkau pengaruhi, wahai Nuh, kecuali adalah mereka orang-orang yang araziluna badiyar ra'i, iaitu orang-orang yang miskin, hina, yang lagi berfikiran singkat. Maknanya yang tak punya ketajaman dalam berfikir. Orang-orang, senang cakaplah macam kita sebutkan tadi itu, orang-orang yang IQ-nya lemah. Badiyar ra'i ni. Wa ma nara lakum alaina min fadl. Dan kami pun tidak melihat apa-apa kelebihan engkau daripada kami. Tak ada pun. Bal nadhunnukum kadhibin. Bahkan kami menganggap kamu ini semuanya pendusta. Kamu iaitu Nabi Allah Nuh dan para pengikutnya, semua pendusta, pembohong. Inilah jamaah dirahmati Allah. 3 alasan yang mereka berikan. Nabi Nuh ini manusia biasa. Para pengikut Nabi Allah Nuh orang-orang yang lemah. Jadi kalau kami juga ikut, kami pun lemah. Kami pun hina. Dan yang ketiga alasan yang mereka berikan, Nabi Nuh mahupun para pengikutnya adalah orang-orang yang suka membohong. Para pembohong. Jadi kami ni orang-orang yang benar. Orang-orang yang baik apa. Jadi kami takkan nak ikut. Jamaah dirahmati Allah. Nabi Nuh berdakwah kepada mereka. Ada yang beriman, maka jadilah penyokong dan pengikut Nabi Allah Nuh. Orang-orang yang setia beriman. Tapi kebanyakan orang, terutamanya para pemimpin, al-mala', ketua-ketua kaum ni, mereka yang mengingkari. Dan bila mana mereka mengingkari, kalau setakat mereka saja mengingkarinya tak apa. Tapi seperti mana yang Allah firmankan di ayat 27 surah Hud tadi, faqalal mala', maka berkatalah al-mala'. Maknanya, kata-kata mereka ini mempengaruhi masyarakat awam yang lain. Sebab mereka ni pemimpin. Mereka ni ketua. Dan mereka boleh membeli sokongan orang ramai. Jadi bila mana mereka menolak, maknanya orang ramai akan mengikut mereka. So, umat ini sudah berpecah. Pertama, yang menyokong Nabi Allah Nuh alaihi salam yang beriman, dan yang keduanya yang ingkar, yang enggan. Jadi apakah Nabi Allah Nuh alaihi salam, Nabi Rasul yang pertama yang Allah utuskan ini, menimbulkan perpecahan dalam masyarakat hanya kerana mengajak mereka ini beriman? Tidak. Tidak. Nabi Nuh malah kalau kita perhatikan setiap dakwah Islamiah
dakwah Islam yang diserukan oleh para nabi dan rasul, termasuklah nabi kesayangan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dakwah yang mengajak manusia kepada kesatuan, menyatukan manusia. Dakwah yang mengajak kepada kesamaan. Manusia tidak hidup berkasta-kasta. Memang perlu ada dalam masyarakat itu para pemimpin. Tapi bukan pemimpin fasik. Pemimpin mengajak kepada kerosakan akhlak. Mengajak kepada pemesongan akidah. Dan sebagainya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah. Inilah. Maka bila respon alasan yang mereka berikan kaumnya ini kepada Nabi Allah Nuh, bukan satu alasan saja, malah 3 mereka berikan. Apakah tindakan Nabi Allah Nuh bila menghadapi kemelut ini? Pertamanya jamaah dirahmati Allah, dakwah ni bukan mudah. Dakwah bukan mudah. Ajak orang hore-hore, mengajak orang kepada kerosakan, mengajak orang kepada hiburan, mengajak orang kepada buang masa, itu mudah. Mudah. Sebab ini dibantu, didorong oleh syaitan. Tapi mengajak manusia kepada kebaikan, kita sama-sama semuanya sedia maklum, adalah sesuatu yang sukar. Jadi Nabi Allah Nuh alaihi salam menghadapi cabaran ini, kemelut ini. Bagaimana Nabi Allah Nuh alaihi salam melaluinya? Pertama sekali jemaah, meskipun ada penentangan daripada kaumnya, terutamanya daripada para pemimpin kaum ini, ketua-ketua masyarakat ini, Nabi Nuh tetap meneruskan dakwah baginda. Walaupun mereka, iaitu pemimpin-pemimpin ini, orang-orang yang ingkar, yang tak beriman ini, terus-menerus memperolok-olokkan Nabi Allah Nuh alaihi salam, mentertawakan, memperlekehkan dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh meneruskan dakwah. Dalam siaran yang lalu telah pun sama-sama kita maklum, Nabi Nuh berdakwah dalam jangka masa yang panjang, 950 tahun berdakwah kepada kaumnya, kaum yang sama. Jadi Nabi Nuh terus menerus berdakwah. Mereka yang beriman, alhamdulillah. Mereka yang kata orang itu mempercayai apa yang diserukan oleh Nabi Allah Nuh, alhamdulillah. Jadilah orang-orang ini orang-orang mukmin dan orang-orang yang menyokong dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Namun orang-orang yang ingkar ini, Nabi Nuh tetap teruskan dakwah. Di sinilah jamaah yang dirahmati Allah, sesuatu yang boleh kita timba. Usaha nak memperbaiki, apatah lagi kalau kita lihat kepada apa yang telah dilakukan oleh kaumnya, kerosakan akidah. Kaum Nabi Allah Nuh, rosak akidahnya. Patung yang mereka buat, mereka sembah. Iaitu bukan setakat ia merupakan memperbaiki, malah memperbetulkan balik. Memperbetulkan balik. Pemesongan seperti ini tak boleh dilakukan dalam, kata orang tu, kita cuba, kita try, umpamalah kita cubalah nasihat dia. Kalau dia nak terima, terima. Tak nak terima, ya buat bodoh je lah. Lepas tu sudahlah. Lakum dinukum waliyadin. Senang. Tak jamaah. Pengajarannya kepada kita adalah memperbaiki dan terus memperelokkan apa jua kesalahan-kesalahan ataupun apa yang dinamakan sebagai pemulihan dalam dakwah ini perlu berterusan. Perlu berterusan. Tak boleh kata orang itu trial and error lepas tu habis. Tak, mesti nak trial and error dan terus-terus
Dan kalau boleh mengelakkan sebarang error lagi lah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah. Ini dia. Nabi Allah Nuh alaihi salam. Sebab itulah kalau kita tukil kembali ayat 5 dan ayat 6. Apa yang diluahkan oleh Nabi Allah Nuh ketika bermunajat kepada Allah. Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Berkatalah Nabi Allah Nuh, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berdakwah, aku menyeru kaumku laylan wa nahara. Maknanya tak kira malam, tak kira siang. Aku terus berdakwah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Dan seruanku ini tidak memberikan sesuatu apa pun, sesuatu faedah pun kepada mereka, melainkan mereka melarikan diri, menjauhkan diri daripadaku, melarikan diri, firara, melarikan diri daripada dakwahku. Ini yang mereka buat. Wa inni kullama da'autuhum. Ini ayat yang ketujuh pula, surah Nuh. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Dan sesungguhnya aku, ya Allah, setiap kali aku menyeru mereka agar engkau mengampunkan mereka, iaitu dengan mereka beriman, engkau ampunkan mereka. Apa yang mereka lakukan? Ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Mereka meletakkan jari jemari mereka ke telinga mereka. Meletakkan jari jemari ni tak semestinya secara fizikal. Nabi Allah Nuh alaihi salam cakap mereka tutup telinga mereka. Letakkan, masukkan anak-anak jari ni kat telinga mereka, mereka tutup. Tak semestinya mereka buat demikian. Tapi yang dimaksudkan adalah ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Maknanya mereka tutup minda mereka. Mereka dah tak nak fikirkan, padahal Nabi Allah Nuh alaihi salam mengajak mereka supaya berfikir. Mereka tutup minda mereka. Mindset mereka dah macam tu. Sudah Nuh ni pembohong ya. Pergi dah. Buat apa? Buat McDonald je lah kata orang tu. Buat tak tahu je. Jamaah dirahmati Allah. Itu yang mereka lakukan. Wastaghshaw thiyabahum. Wah. Ini gambaran yang diberikan dalam Al-Quran. Mereka tutup telinga mereka dengan jari jemari mereka. Wastaghshaw thiyabahum. Dan mereka selubungkan pakaian mereka. Maknanya bukan setakat tutup telinga je. Mereka ni ada pakaian luar mereka ni. Mereka kan pakai 2-3 helai. Maka yang pakaian luar ni mereka tutup diri mereka. Maknanya jamaah dirahmati Allah. Dakwah Nabi Nuh ni menakutkan. So jangan dengar. Kalau dengar, engkau terpengaruh, engkau mungkin macam kena sihir lah. Tak begitu sekali. Dan seperti ini juga tuduhan yang diberikan kepada Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi ini yang mereka lakukan. Mereka tutup telinga mereka, mereka selubungkan diri mereka. Wa asarru wastakbaru istikbara. Jadi bukan setakat itu saja, mereka dah tutup telinga mereka, selubungkan diri mereka dengan pakaian mereka, serta mereka ini wa asarru, berdegil, wastakbaru, dan mereka berlaku sombong, wastakbaru istikbara, iaitu dengan melampau-lampau. So dengan melampau-lampau. Ini bukan setakat maknanya tu mereka takut, malah mereka menunjukkan. Maknanya mereka ini cuba melawan, menghalang. Kalau kita balik kepada sirah Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad SAW, apa yang dilakukan oleh Abu Lahab terhadap
Nabi SAW bila mana Nabi berdakwah, dia usaha yang dia buat si Abu Lahab ni untuk menyekat dakwah Nabi. Nabi bila pergi kepada orang ini, contoh pergi kepada orang ini, Nabi berdakwah kepada orang ni, orang ini, orang A ni, contoh. Orang A dah mula nak beriman, dah mula nak percaya. Bila Nabi berpindah kepada orang B pula, Abu Lahab ni yang tadi perhatikan, datang kepada orang A, tanya balik. Apa Muhammad cerita? Apa Muhammad sampaikan? Seorang ni secara jujur katakanlah orang A ni begini. Apa yang Abu Lahab katakan? Engkau ni baru datang kat Mekah, engkau tak tahu cerita. Kita ni dah tahu dah. Muhammad memang dulu bagus, baik orangnya. Kita pun panggil dia Al-Amin. Tapi itu dulu bercerita. Tapi sekarang dia dah tak betul dah. Dia dah gila dah, jangan dengar. Kata-kata orang gila takkan kau nak dengar. So ibarat seperti inilah. Seperti apa yang dilakukan oleh Abu Lahab. Wastakbaru istikbarah. Mereka sombong, iaitu dengan mereka lawan balik. Mereka bukan setakat tak percaya. Jamaah dirahmati Allah, beza Beza. Pemimpin-pemimpin kaum bila Nabi Nuh seru kepada mereka, mereka tak nak beriman. Kalau mereka tak nak beriman, buat hal mereka saja. Not so bad lah kata orang tu kan. Taklah begitu teruk sangat. Tapi bukan setakat itu aja. Malah mereka menyediakan penyokong mereka untuk serang balik. Untuk lawan balik. Untuk counter back kata orang tu terhadap dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Jadi jamaah dirahmati Allah, ini usaha dakwah yang dibuat oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam yang Allah perincikan dalam firman-firmannya dalam Al-Quran, dalam surah Hud, dalam surah Nuh dan beberapa surah yang lain. InsyaAllah kita akan lihat seruan dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salam yang dihalangi oleh kaumnya ini. Nabi Nuh bukan setakat menggunakan satu strategi dalam berdakwah saja. Ini pun perlu kita pelajari. Perlu kita hayati. Dalam nak membaik pulih, nak memperbetulkan, sekaligus nak terus menasihati dan memandu orang-orang yang terserong fahamannya, orang-orang yang menyimpang fahamannya, orang-orang yang dah rosak akhlak dan akidahnya. Ia memerlukan proses yang panjang. Bahkan memerlukan pelbagai strategi pendekatan. Ia bukan setakat macam kita sebutkan tadi, cuba, dah tak boleh, sudah lakum dinukum waliyadin. Itu bukan dakwah. Dan orang yang melakukan begitu bukan dinamakan pendakwah. Dakwah ini bukan hanya setakat satu way saja, satu cara saja. Dia boleh dipelbagaikan. Ini insya-Allah antara yang akan sama-sama kita fokuskan dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti di sini dulu jamaah. Terima kasih di atas kesudian para jamaah bersama. Insya-Allah bahagian ketiga daripada sejarah Nabi Allah Nuh ni akan kita hayati dalam siaran akan datang. Terima kasih sekali lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.